Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran, keluarga Imran, surah yang ketiga pada ayat yang ke-102 daripada 200 ayat pada juzuk yang keempat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi subuh ini dapat sama-sama kita mengerjakan tuntutan yang diwajibkan ke atas kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dengan menunaikan solat fardu subuh berjemaah, dan seterusnya kita duduk di dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, iaitulah majlis ilmu, iaitulah sama dengan Raudatul Jannah, yakni sebahagian daripada taman-taman syurga Allah. Moga-moga di dunia Allah izinkan kita berada dalam taman-taman syurga seperti ini, maka nanti di hari akhirat Allah izinkan kita berada di dalam syurga yang sebenar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Usul Tauhid. Itu kan kitab tu. Nah, silap kitab ke? Kitab Usul Tauhid karangan Tuan Husin Kedah. Last hari itu masih lagi bismillah kan? Kita sambung Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau tak silap. Betul? Baik, masih lagi dalam syarahan kalimah basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang ni yang last lah. Lepas tu habis dah huraian tentang bismillahirrahmanirrahim ni. Dalam kalimah bismillahirrahmanirrahim ini ada 3 nama Allah. Ya, ada 3 nama Allah, iaitu Allah, yang kedua Ar-Rahman,
dan yang ketiga Ar-Rahim. Kita nak hurai satu-satu. Pertama, nama Allah. Alif lam lam ha, Allah. Nama Allah ini kata ulama dipanggil sebagai lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lafzu tu lafaz, al-jalalah ambil daripada perkataan jalal, yakni maknanya yang paling hebat, yang paling agung. Macam tu. Jadi lafzul jalalah artinya lafaz yang paling hebat, lafaz yang paling agung. Jadi ini jadi akidah, ini jadi i'tiqad, pegangan. Maka tak dapat tidak kita kena meletakkan dalam pegangan hati kita bahawa nama yang paling agung, nama yang paling gah, paling hebat, paling ta'zim, itu tak lain tak bukan mestilah nama Allah. Kalau ada orang kata nama lain selain daripada nama Allah, maka boleh rosak akidahnya. Kalau dia cakap dalam keadaan jahil, wajib bertaubat dan mengucap dua kalimah syahadah. Kalau dibuat dalam keadaan sedar, ittifaq ulama sepakat mengatakan jatuh kafir tu juga. Jadi kita kena pegang bahawa nama yang paling hebat sekali nama Allah, tak ada nama lain lah. Nama Allah paling hebat. Sebab dia lafzul jalalah. Dan nama Allah ini tak boleh kita samakan makna dia. Sebab nama Allah ni hanya Allah sahaja yang tahu akan makna dia, maksud dia. Jangan pandai-pandai kita hurai. Tak ada seorang ulama pun menghuraikan nama Allah ni alif tu apa, lam tu apa, lam tu apa, ha tu apa, tak ada. Cuma adalah ulama dari sudut bahasa mengatakan nama Allah itu ada mustaqnya, tapi itu bicara dalam. Itu kita orang awam tak apalah, tak perlu yang tu. Cuma nak fahamnya nama Allah itu khas untuk Allah. Dan jangan kita fahamkan bahawa nama Allah itu maknanya Tuhan atau maknanya God, kan? Allah memang Tuhan, Allah memang God, tapi jangan faham makna Allah tu makna God, kan? Kalau kita faham makna Allah tu makna God atau makna Tuhan, makna boleh tukar. Yang tu yang orang Kristian nak pakai nama Allah dalam Bible. Jadi dia kata perkataan God dalam Bible tu nak tukar pada perkataan Allah. Sebab dia kata sama je. Allah kan God, God kan Allah. Situ masalah. Jadi tidak. Allah nama yang khusus. Adapun God, Tuhan dan sebagainya, itu ismul jinsi kata ulama. Maknanya nama yang berbentuk umum. Macam contoh manusia. Manusia nama juga, tapi nama yang berbentuk umum. Manusia kita semua. Tapi bila khusus ikut seorang-seorang. Macam nama saya Syakir. Jadi Syakir tu khusus pada saya. Tapi saya pun manusia juga, manusia nama umum. Begitu juga Tuhan, God itu ismul jinsi, nama yang berbentuk umum. Adapun Allah itu adalah nama yang bertepatan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh dinamakan nama Allah dengan yang lain-lain. Tak boleh, hukumnya haram. Kemudian berlakulah dulu sekejap kecoh berkenaan dengan penggunaan nama Allah di dalam kitab Bible. Kalau di Indonesia pakai dah. Indonesia parah dah. Tapi kita di Malaysia alhamdulillah, ulama pertahan sungguh-sungguh. Akhirnya benda tu tak jadi buat. Walaupun ada cubaan untuk buat secara senyap-senyap. Sebab tu berhati-hati kalau nak beli buku-buku apa, cek dulu betul-betul. Sekarang ni dakwah Kristian ni, dia akan cuba masuk walau macam mana pun. Dia nak ubah, nak pesongkan agama kita ni. Yang terbaru kes Hindu tu kan. Itu pun satu hal tu. Baik, jadi penggunaan kalimah Allah di dalam kitab Bible boleh ke tak boleh? Maka jawabnya mestilah tak boleh. Tetapi jangan jawabnya je betul, tak boleh. Hujahnya pun kena betul. Kalau hujahnya salah, walau jawapannya betul, jadi salah balik. Jadi masa isu tentang penggunaan kalimah Allah di dalam kitab Bible, ada dua kelompok, ada dua golongan yang menjawab persoalan ni. Saya huraikan dua-dua tu. Kita nak tengok apa beza dia. Golongan yang pertama,
Dia mengatakan bahawa tak boleh pakai nama Allah dalam kitab Bible. Kemudian kita mesti tanya alasan. Apa alasannya? Apa hujahnya? Apa sebab? Alasan dia bagi tahu kerana Allah itu untuk orang Islam. Ada pun Jesus untuk orang Kristian. Dewa-dewi itu untuk orang Hindu atau Buddha. Jawapan dia kata tak boleh tu betul dah. Tapi hujah dia tak betul. Kalau dia pakai alasan ni, alasan yang saya sebut tadi, hujah tadi tu, boleh rosak akidah orang yang cakap tu. Boleh terkeluar dia daripada Islam. Boleh jadi kafir dia dengan sebab jawab gitu. Sebab apa saya cakap gitu? Sebab bila dia kata Allah untuk orang Islam, okey, itu tak apa dah. Lepas tu dia kata Jesus untuk orang Kristian. Bererti dia mengiyakan Jesus itu pun Tuhan, tapi untuk orang Kristian. Habis. Sedangkan kalimah tauhid kita pegang la ilah. La ilah tu maknanya tak ada Tuhan. Semua bukan Tuhan. Jesus bukan Tuhan. Dewa bukan Tuhan. Pokok bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan. Semua bukan Tuhan. Illallah. Hanya Allah sahaja Tuhan. Tu kita kena faham betul-betul. Hanya Allah sahaja Tuhan. Ni buat cergas ni sebab takut ngantuk. Kan? Dia bukan marah. Takut dengan saya pun ngantuk juga. Kan? Hanya Allah sahaja Tuhan. Boleh faham setakat ni? Kalau faham, saya nak tanya soalan. Sabu suruh kata faham. Baik. Jadi kalau orang tanya, kita tanyalah, Tuhan Acong siapa dia? Acong apik jual sayur. Lagi dia lah Acong tu siapa-siapa lah. Tapi nak ceritanya bukan orang Islam. Dia Acong. Kan? Siapa Tuhan dia? Nak jawab macam mana? Allah. Tuhan Mutu Sami? Allah tak? Tuhan Lingua Eng? Allah tak? Tak kira siapa-siapa. Nah, sebab apa? Semua makhluk Tuhan dia Allah. Itu kita kena faham yang tu dulu. Itu kena pegang yang tu dulu. Itu iktikad pegangan. Tuhan Iblis pun Allah. Tuhan Dajjal Allah. Tak kira siapa dah. Semua makhluk ni Tuhan dia Allah. Jadi dah, kalau Acong Tuhan dia Allah, kenapa Acong tak datang semayang Masjid Jamik Sungkai? Sebab masalah dia yang tak percaya, dia yang tak beriman. Tapi hakikat Tuhan dia Allah. Tu kita kena faham tu dulu. Jadi bila kita faham yang ni, bila Acong tu kan, dia kawan pula dengan orang Melayu kan. Jadi dah terbiasa orang Cina ke India ni, bila kawan dia ramai orang Melayu, dia terikut-ikut lah orang Melayu kita ni. Maka dia biasa tengok orang Melayu bila habis makan sendawa Alhamdulillah. Acong pun ikut tak? Alhamdulillah, dia kata. Pelat sikit lah, tapi buat jugalah dia. Dah salah ke tak salah dia buat macam tu? Salah ke tak? Tak salah sebab dia sebut nama Tuhan dia. Dah bermasalah. Allah kan Tuhan dia. Lepas tu dia sebut Alhamdulillah. Betul lah tu. Tu Tuhan dia lah tu. Dah. Tapi masalah dia tak percaya tu je. Dia tak beriman. Tugas kita nak bagi dia percaya. Tugas kita dakwah dia nak bagi faham bahawa Tuhan dia sebenar Allah. Jangan kita letak gap. Jangan kita letak jurang. Tetapi kita letakkan jambatan untuk tarik dia kepada kita. Jangan letak jambatan kita pergi kat dia. Habis. Dia nampak? Tarik dia pada Islam. Terangkan kepada dia Tuhan yang sebenar adalah Allah. Kita pun dulu, nenek moyang kita dulu-dulu pun belum bertuhankan Allah. Enggak, dulu Melayu kan, Hindu kan, datang ulama-ulama daripada Yaman datang sini, sebarkan dakwah agama. Alhamdulillah sampai ke hari ini kita pegang sebagai Islam agama kita. Itu. Baik. Jadi yang tu kita kena faham dulu. Jadi golongan yang kedua pula, dia jawab tak boleh juga. Dia kata tak boleh pakai nama Allah dalam kitab Bible ataupun kitab-kitab yang lain. Tapi bukan alasannya macam alasan yang tadi. Alasannya kerana di dalam Bible itu tidak bertepatan dengan sifat Allah yang sebenar. Sebab dalam kitab Bible mengatakan bahawa Tuhan ada anak. Bila pula Allah ada anak?
Sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad, ia tiada beranak dan tidak diperanakkan. Maka kedudukan sifat tak sama. Bila tak sama, itu bukan Allah yang disebut dalam Bible. Bila itu bukan Allah, maka tak boleh pakai. Jadi kalau nak pakai juga, pastikan sifatnya tu bertepatan. Kalau sifatnya bertepatan, maka tak payah kata nak buh dalam mana pun. Buh dalam surat khabar Cina ke apa ke boleh, tak ada masalah. Asalkan dia punya sifat mesti bertepatan dengan sifat Allah yang sebenar. Sebab kalau dia cakap nama lain, dia sebut nama Allah tapi sifatnya lain, mana itu bukan Allah lah. Dia mesti Allah, zatnya Allah, sifatnya Allah. Gitu. Lepas tu kita kena belajar sifat Allah, baru kita kenal siapa Allah. Baik. Jadi itu dia kalimah Allah. Dan Allah itu disebut sebagai ma'budun bihaqqin. Ma'budun maknanya yang disembah, bihaqqin dengan yang sebenar-benarnya. Allah itu yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ada pun lain daripada Allah, tak kira lah matahari ke, pokok ke, batu ke, berhala ke, apa ke, dewa ke, apa yang mereka sembah-sembah ni, itu dipanggil ma'budun bil batin, disembah tetapi batin. Nanti di hari kiamat ada satu hadis menyebut di hari kiamat nanti dikumpulkan semua orang beriman, yang ni yang betul-betul sah imannya, yang kafir apa semua, munafik semua dah kena halau pergi dah, tinggal beriman je. Kemudian dibawa keluar sembahan-sembahan manusia di masa hidup di bumi dulu. Keluar habislah, keluar patung dewa, keluar macam-macam. Setiap kali keluar sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia di dunia, orang beriman akan kata ini bukan Tuhanku, ini bukan Tuhanku. Sampailah habis keluar, semua habis dah keluar dah. Last kali Allah menyingkapkan dirinya. Macam mana? Wallahu a'lam. Tapi Allah menyingkapkan dirinya. Dalam hadis sebut begitu. Macam mana? Wallahu a'lam. Tunggu kiamat esok. Kan? Bila Allah singkap diri dia, maka orang beriman tak cakap apa, terus sujud kepada Allah. Maka ulama menghuraikan hadis ni. Kenapa bila keluar benda lain, orang beriman masa tu boleh cakap lagi ini bukan Tuhan. Tapi bila Allah keluar, Allah singkapkan dirinya, maka orang beriman tak kata apa, terus sujud. Kenapa jadi begitu? Ini kerana bila dia melihat setiap sesuatu yang naik itu bersifat dengan sifat makhluk. Ini sifat makhluk bukan Tuhan, ini sifat makhluk bukan Tuhan. Lah kali bila Allah singkap diri dia akan melihat sesuatu yang tak pernah dia lihat dan tak terjangkau dek akal fikiran dia selama ni. Maka itulah sebenarnya Allah. Selagi mana terjangkau di fikiran kita, selagi mana terbayang di mata kita, itu bukan Allah lagi. Sebab apa yang difikirkan dan apa yang kita lihat, itu semua adalah makhlukun. Ni kita nampak ni apa semua ni. Ini penting juga. Sebab manalah tahu kita sempat di zaman munculnya Dajjal. Dajjal ni Allah akan berikan sedikit keistimewaan pada dia. Boleh hidupkan orang mati, tanah tandus jadi subur. Kalau setakat nampak hebat, kita terus percaya, habis kita. Ini Tuhan dah ni, orang mati boleh hidup, habis sembah Dajjal. Betul, hati-hati. Sebab tu kita kena mengaji ilmu akidah, kena mengaji ilmu sifat 20, ilmu tauhid, supaya kita kenal ini masih lagi ada ciri-ciri makhluk. Allah tak ada langsung ciri makhluk, sebab Allah bukan makhluk. Tapi kalau ada ciri makhluk, itu kan Tuhan. Sehebat mana pun dia, itu bukan Tuhan, sebab ada sifat makhluk pada dia. Allah tak ada sifat makhluk kerana Allah bukan makhluk. Itu kena faham betul-betul itu. Baik, selesai dengan kalimah Allah. Kemudian kita nak pergi nama yang kedua, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Pertama sekali, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni pada asal perkataan dia sama. Asal perkataan dia Rahimah. Yakni dengan makna kasih. Tapi Allah pecahkan dia pada dua. Satu dinamakan dengan Rahman, satu lagi dinamakan dengan Rahim. Kalau ikut asal dia sama, tapi Allah pecahkan dia supaya dia nampak lebih spesifik lagi. Jadi Ar-Rahman tu apa dia?
Ar-Rahman terjemah bahasa iaitu maknanya Maha Pemurah. Syekh Abdul Samad Al-Palembang tolong terjemah dalam bahasa Melayu. Kan? Arab tak terjemah dah, Arab pakai Ar-Rahman lah. Dan bagi kita orang Melayu, kita terjemah Ar-Rahman itu dengan makna Maha Pemurah. Kemudian nak faham Maha Pemurah ni apa dia? Pemurah tu apa dia? Macam mana yang dikatakan pemurah? Ar-Rahman itu khas pada nama, umum pada makna. Saya ulang, Ar-Rahman dia khas pada nama tetapi umum pada makna. Apa maksud dia? Khas pada nama, maknanya nama Ar-Rahman itu khas. Khas tu maknanya khusus, hanya untuk Allah saja. Haram dan tak boleh siapa-siapa pun bernama dengan nama Rahman. Hanya Allah sahaja yang boleh bernama Rahman. Siapa yang bernama Rahman tak boleh, kena tukar. Kalau dia tak nak tukar agak degil, boleh rosak akidah, boleh jatuh kafir dia. Tu ada nama kawan nama Man. Nama betul dia apa? Abdul Rahman. Abdul Rahman tak apa. Sebab Abdul tu hamba, Ar-Rahman tu nama Allah lah. Abdul Rahman artinya hamba Ar-Rahman, hamba Allah. Tu tak apa, tak ada masalah. Tak, ni nama Rahman saja. Tu tak boleh. Rahman saja tak boleh. Rahman saja itu untuk Allah saja. Itu ulama sebut khas pada nama. Khas pada nama. Kalau adalah tersilap, wajib tukar. Tak dan tukar dekat Jabatan Pendaftaran Negara tak apa, tapi tukar dengan kita niatkan di hati, nama ni ditukar. Nak tukar, nak tambah Abdul ke apa, tak ada masalah. Walaupun di IC belum tukar, itu surat menyuratnya. Itu atas kertasnya. Yang penting ni pegangan kita pada Allah tu. Kan? Tu. Baik, itu khas pada nama. Kemudian umum pada makna. Makna pemurah tu berbentuk umum, kata ulama. Pemurahnya Allah itu umum. Apa maksud pemurahnya Allah itu umum? Pemurahnya Allah itu pada semua sekali. Semua sekali itu maknanya yang baik atau yang jahat, yang beriman atau yang kafir, yang bagus ke yang tak bagus ke, tak kira. Siapa-siapa pun, semua makhluk dapat pemurahnya Allah. Allah pemurah pada semua. Dalil, kita boleh makan nasi sebab ya kita orang beriman, orang Islam. Dah kafir makan nasi tak? Kan? Dan siapa bagi dia nasi tu, rezeki tu? Kalau bukan Allah. Padahal dia tak sembah Allah. Allah bagi kat dia rezeki. Kan? Tak payah kata kafir biasa. No, kafir jahat, laknatullah, kafir Israel. Bunuh umat Islam, bom umat Islam. Nah, kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir yang kejam dan sebagainya. Nafas yang dia boleh nafas tu siapa bagi? Allah juga. Itu maknanya pemurahnya Allah. Walaupun dia kafir, jahat pula tu, bunuh umat Islam, Allah tetap bagi dia bernafas, makan nasi apa semua, Allah bagi rezeki kat dia. Kerana Allah bersifat dengan sifat Maha Pemurah. Itu maksud Maha Pemurah. Kalau kita Maha tak ada, kita pemurah ya. Paling kuat pun. Sebab apa kita boleh takak pemurah ya? Sebab kita memang boleh derma, boleh bagi kat orang. Sebab orang tu kita suka. Kalau orang tu kita benci, bagi tak dia? Tak bagi. Nah, ni musuh Allah pun Allah tetap bagi. Dah tak hebat Allah Ta'ala? Hebat. Maha Pemurah. Itu maksud dia. Pemurahnya Allah. Sampai lawan Allah pun Allah bagi lagi rezeki kat dia. Tak payah kata manusia. Iblis pun Allah pemurah pada dia. Setan, Iblis ya. Nah, Iblis minta permintaan, dia dihalau oleh Allah, dilaknat Allah. Nah, kena laknat. Jadi bila kena laknat, dia kata tak apalah. Aku terimalah. Aku kena laknat, kata Iblis. Tapi aku ada satu permintaan, wahai Tuhan. Boleh tak dipanjangkan umur aku, kerana aku nak hasut anak cucu Adam yang tidak ikhlas. Soalan saya mudah je. Allah makbul ke tak makbul permintaan Iblis? Makbul. Allah bagi Iblis panjang umur. Sebab tu kata ulama, jangan hanya minta panjang umur. Kalau hanya minta panjang umur, baru geng dengan Iblis. Betul. Sebab Iblis lagi panjang umur dia. Dan kita bagus minta panjang umur, tapi minta begini, ya Allah, panjangkan umurku dalam kebajikan.
Maknanya panjang umur tu buat benda baik. Tak nak panjang umur je tapi tak baik, buat apa? Kan? Kita nak panjang umur tapi buat benda baik, ibadat, semayang dan sebagainya. Apa guna kalau panjang umur tapi jahat? Kalau nak power lagi, doa macam ni. Ya Allah, kalaulah ada kebaikan untuk aku pada hari esok, maka teruskanlah usiaku. Tapi kalau tidak ada lagi kebaikan buat diriku pada hari esok, matikanlah aku hari ini. Berani amin tak kalau doa macam tu? Tu imam doa, makmum belakang, cuy apa ni? Coba dia kata, doa minta mati pula. Tapi betul juga, kalau kita fikir balik, betul juga. Kalau esok kita tak ada buat benda baik, apa nak hidup lagi? Menambahkan dosa. Dosa yang dah ada pun tak bertampung dah. Nak menjawab lagi nanti di padang mahsyar. Tiba-tiba esok hidup tambah lagi dosa. Esok hidup tambah lagi dosa. Baik tak ada, pahala tak ada. Dah buat apa hidup kalau begitu? Hidup ni bukan sebab kita nak jalan atas muka bumi ni. Itu nombor 2, nombor 3. Hidup ni yang utamanya sebab nak pahala. Sebab apa nak pahala? Sebab pahala tu nak guna nanti di hari akhirat. Itu mata wang kita di hari akhirat. Macam dunia kita perlukan ringgit Malaysia untuk hidup, apa pula dengan akhirat diperlukan pahala untuk hidup. Tiba-tiba pahala tak ada, nak hidup kat akhirat, nak hidup je lah. Sebab tu dunia tempat bercucuk tanam, akhirat tempat menuai hasil. Cucuk tanam apa? Cucuk tanam amal ibadat supaya menuai hasil pahala di hari akhirat. Tu. Jadi Ar-Rahman, makna pemurahnya Allah itu pada semua sekali. Dan kalau iblis yang dilaknat Allah, minta pun Allah makbul, Allah bagi, dah takkan kita ni sama macam iblis kena laknat, kita tak ada kena laknat pun. Jahat-jahat kita pun Allah tak laknat kita. Jadi kalau iblis yang Allah laknat pun Allah makbul permintaan dia, dah kita jadi mintalah pada Allah. Minta apa kamu nak minta, kata Allah. Tapi yang relevan jangan yang pelik-pelik, minta yang logik minta pelik-pelik. Minta apa benda? Jangan minta kepada makhluk, minta pada Tuhan. Makhluk boleh bagi apa, makhluk tak boleh. Minta pada Allah. Kemudian barulah Allah turunkan permintaan kita melalui makhluk. Kita minta, ya Allah berilah rezeki, dapat duit bantuan kerajaan. Tu dapat tu. Tapi jangan pandang kerajaan, pandang Allah yang bagi melalui tangan dia. Tapi bila nampak kerajaan tu jadi taksub, cium tangan sampai ketiak. Cium. Terima kasih Datuk, terima kasih, cium sampai ketiak. Taksub yang melebih-lebihan ni yang jadi masalah. Sebab dia nampak manusia yang bagi, orang yang bagi. Ni yang nampak Allah yang bagi. Dan manusia melalui tangan dia je, jalan kod dia. Gitu. Macam air keluar kat paip, padahal air bukan paip yang bagi. Air tu datang dari tangki yang bagi air. Tapi lalu kod paip. Jadi yang dicium paip tu apa? Ucap terima kasih tak apalah, terima kasih je lah. Tapi tak payah lebih-lebih. Sebab yang sebenar turunkan air tangki, bukan paip. Tu nak faham tu. Baik, jadi itu Ar-Rahman, selesai. Kemudian yang terakhir Ar-Rahim. Ar-Rahim, terjemah bahasa Syekh Abdul Samad Al-Palembang terjemah, maknanya Maha Penyayang. Maha Penyayang. Ada juga yang terjemah Maha Mengasihani, boleh belaka. Penyayang pun boleh, mengasihani pun boleh. Dua ni sajalah yang biasa kita dengar, lain tak ada. Penyayang dengan mengasihani. Penyayang dengan makna Allah sayang, mengasihani dengan makna Allah kasihan. Kasihan ni maksudnya kesian. Kita tengok satu orang tu susah, kita kata sian ke dia. Sian tu sebab ada timbul rasa sayang dalam hati kita, kesian kat dia. Gitu tak? Sebab tu kadang-kadang Allah sengaja susah-susahkan kita. Susah kena Covid, susah itu, susah ini. Sebab apa? Sebab Allah nak letakkan kita duduk dalam makam kesian. Barulah kita mendapat kasihani Allah tu. Tapi jangan pula sombong. Bila Allah dah uji kita dengan kesusahan, lawan pula perintah Allah, tak peduli pula. Ni kita marah.
Lepas tu kita baca ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Makna takwa dia ada 3. Salah satunya saya tak nak huraikan, 3 panjang pula. Salah satu makna takwa iaitu takut. Tu Tok Khatib sebut dalam khutbah, ittaqullah, maknanya takutlah kamu kepada Allah. Takwa tu makna takut. Jadi bila kita terjemah makna takut dalam ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu pada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan takut yang sebenar-benar takut. Bukan Allah berhenti sampai kat takwa je, Allah sambung haqqa tuqatih. Kalau Allah kata wahai orang beriman, takutlah kepada aku, gitu saja, nak boleh jadi makna tu tak berat. Tapi bila Allah kata takutlah pada aku dengan sebenar-benar takut, maknanya sungguh-sungguh takut. Kalau sungguh-sungguh takut, kenapa berani buat maksiat lagi dalam wabak ni datang lagi? Tu cerita dia. Allah turun bala, Allah turun wabak, lagi bersepah buat maksiat. Kenapa? Seolah-olah macam tak takut pada Allah. Buat pula anugerah bintang popular, buat pula nyanyi-nyanyi, buat lagi hiburan yang bukan-bukan dalam televisyen. Nampak? Ni seolah-olah tak takut pada Allah. Sebab tu sampai bila benda ni nak selesai? Sampai bila benda ni nak selesai? Sampai bila kita nak semayang jarak ni? Sampai bila pangkah ni duk ada kat kapet ni? Sampai bila? Kalau duk masih lagi, kita tak, orang cakap betul-betul balik kepada Allah. Kita usaha macam-macam usaha dah, tak jadi apa tak? Sebab yang nak angkat wabak bukan dengan vaksin, bukan dengan ubat, itu cuma usaha ikhtiar. Yang angkat wabak Allah. Baliklah pada Allah. Kena kerah sungguh-sungguh. Kalau kita boleh buat denda sampai 1,000, 5,000 pada denda-denda bahagian dunia, kenapa tak boleh buat denda bahagian akhirat? Buat denda bahagian akhirat. Kita boleh sekat, letak kuantiti untuk masuk masjid berapa orang. Dah kenapa bila dah boleh buka, kita letak pula lagi. Siapa yang tak datang sembahyang Jumaat kena denda. Polis, panggillah polis yang bukan agama Islam ke, atau polis perempuan ke round, pusing. Nampak? Tak lagi. Siap denda. Kau rasa gitu, biar ada orang rasa takut nak langgar hukum hakam Allah ni. Tapi hari ni terbalik. Orang tak takut langgar hukum Allah, orang takut langgar hukum manusia. Betul tak? Takut tak pakai pelitup muka sebab lagi kena 1,000. Dah tu pakai seluar pendek tak takut pula. Pelik tak? Pelik tak? Dia akan pelitup, lepas tu seluar pendek. Kita pun bagi lebih kat dia. Ambil sekotak kita bagi dia. Saya dah ada, dia kata. Dah ambil pelitup tu, tutup lutut tu. Dia bukan tutup mulut, tutup lutut kamu tu. Tampang tepek. Ada perlikan dia. Macam mana ni yang akhirnya kita ni membawa manusia takut pada Allah ke membawa manusia takut pada manusia? Jadi macam mana nak sujud pada Allah tu, makna sujud tu kan? Ni tak balik sebenarnya kalau begini. Macam mana nak selesai masalah? Tu. Baik. Jadi Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Dia terbalik dengan Ar-Rahman. Ar-Rahim umum pada nama, khusus pada makna. Terbalik pula, terbalik dengan Ar-Rahman tadi. Tadi Ar-Rahman khas pada nama. Jadi Ar-Rahim tidak, Ar-Rahim umum. Bila Ar-Rahim umum, maknanya nama Rahim tu siapa-siapa boleh pakai. Boleh pakai, tak ada masalah. Walaupun dia tak lapik dengan Abdul. Tak ada Abdul Rahim, Ar-Rahim terus je, boleh. Nembuh nama Rahim terus boleh, tak ada masalah. Adalah huraian dia. Tapi ini kita ambil yang poin-poin penting je. Rahim makna kata boleh pakai pada siapa-siapa. Yang keduanya khas pada makna. Makna Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Penyayangnya Allah itu khas, kata ulama. Khas tu maknanya khusus. Jadi penyayangnya Allah itu khusus pada tertentu, bukan umum macam tadi. Yang Ar-Rahman tadi umum, semua orang Allah bagi rezeki, semua orang Allah bagi menapah. Tapi bila main dengan sayang, Allah tak bagi pada semua. Allah bagi mana-mana hambanya yang dia pilih saja. Apa dia? Iman. Bukan semua orang dapat iman. Semua orang dapat nafas, semua orang dapat rezeki, tapi tak semua orang dapat iman.
Lepas tu kumpulan Raihan dia nyanyi lagu iman tak boleh diwarisi. Memang seorang Nabi pun tak boleh mewariskan imannya pada anak dia, apatah lagi seorang tok imam, seorang ustaz, seorang tok guru. Sebab iman adalah kurniaan daripada Allah. Itulah barang yang paling mahal dalam hidup kita. Bukan kereta kita, bukan harta kita, tak. Biar harta kita habis, jangan iman kita habis. Datuk Ishak Bahrum, bekas Mufti Selangor dulu. Dia jenis tegas. Dulu pernah berlaku isu di Selangor tentang Ratu Cantik. Jadi dia tegas. Dia kata tak boleh, siapa-siapa yang terlibat dalam Ratu Cantik wajib bertaubat. Keluar daripada program tu, jangan terlibat. Orang Islam tak boleh terlibat. Ini program haram, program maksiat. Dia kena tegur dengan kerajaan pusat. Sebab Ratu Cantik ni mendatangkan keuntungan yang tinggi. Orang nak datang, nak tengok, dia punya tiket mahal. Jadi kerajaan pusat tegur Datuk Ishak Bahrum. Akhirnya dia dipecat daripada jabatan mufti. Daripada jadi mufti dipecat serta merta. Dipecat. Apa Datuk Ishak Bahrum kata? Apa jawapan dia? Dia kata, kamu boleh ambil jawatan aku, boleh rampas pangkat aku, boleh ambil segala harta aku, tapi kamu takkan boleh ambil iman daripada hatiku. Kita kena pegang begitu. Depa nak, orang nak ambil kat kita, ambillah segala barang dunia pun kita tak ada masalah. Kita jatuh papa ke dana pun, janji jangan sampai iman kita papa ke dana. Jangan hilang iman. Jaga yang tu. Itu yang paling mahal sekali Allah kurnia kat kita. Bukan kita minta ni. Ada siapa kita minta? Ada masa nak lahir, sebelum keluar perut mak tu, malaikat tanya dulu, ni keluar saat gini nak keluar dalam kafir ke iman? Tak. Keluar ikut tentu Allah. Yang keluar iman, iman. Yang keluar kafir, kafir. Kita untung keluar-keluar, wek. Tengok-tengok ayah kita kain kopiah, mak kita tudung litup. Azan tinggal kanan, kamat tinggal kiri. Syukur, alhamdulillah. Berapa ramai orang kat luar sana, wek. Keluar-keluar tengok ayah 3 line atas dahi. Nampak? Mak pula, amma ya, amma tambi. Mana boleh buat benda? Bukan boleh masuk balik. Tak boleh. Dia Allah tentu dia begitu. Kita ni sebab tu kita kena faham. Sebab tu bila sampai ke Ar-Rahim, penyayangnya Allah, itu Allah pilih siapa yang dia kehendak. Jadi kita ni, walaupun kita tak hebat mana, pangkat kita tak tinggi mana, orang tak kenal kita, kita tak popular pun kat dunia, lantak pi semua tu. Yang penting dalam ramai-ramai manusia, Allah pilih kita jadi hambanya yang beriman. Tak rasa besar lagi? Tak rasa syukur lagi? Jadi biar kita nampak besarnya iman ini. Jadi baru kita nampak, inilah dia Ar-Rahim, kasih sayang Allah. Maka kata ulama, Ar-Rahman yang mula-mula tadi itu bangsa dunia. Maksud bangsa dunia, tempatnya di dunia untuk dirasai pemurahnya Allah. Kerana pemurahnya Allah ni tidak kira pada siapa pun. Maka keluarlah pepatah Arab mengatakan, man jadda wajada. Siapa yang berusaha dia dapat hasil. Maksud siapa sini tak kira siapa-siapa. Hatta dia orang kafir pun, kalau dia berusaha sungguh-sungguh, Allah berikan dia hasil. Tak ada masalah. Kita orang Islam, orang beriman, tapi balok liat, malah, tak nak kerja. Pokok sawit ada, tak nak kait. Dia nak tunggu jatuh sendiri. Nak buat apa? Nak boleh rezeki kat mana? Tak ada. Duduk macam tu. Duduk ketika sejadah, pegang tasbih. Mana. Orang tanya tak pergi kerja. Mana. Tak nak sembang. Orang tanya tu, nak ambil duit kat mana ni? Nanti bawah tikar sejadah ada duit. Ada mana? Angkat-angkat tikar sejadah, tarik cicak. Mana ada? Kena pergi usaha lah. Lainlah makam wali. Wali tu dah lain. Dia dah mencari adat. Dia dah mencari adat. Dia makam yang berbeza dah. Kita makam wali. Kena pergi cari kerja, cari duit. Tapi jangan lebih pula. Bagilah masa. Siang sibuk kerja, malam sibuk bab ibadat. Ini buat overtime sampai ke malam. Kuliah tak datang, solat jemaah tak pernah nampak. Tahu-tahu mati. Orang kata, ada lagi dia ni, ingat mati lama dah. Rupanya baru mati. Nampak? Sampai orang tak kenal dia. Siapa dia ni? Duduk tak mana rumah dia ni? Sampai tak ada lekat di masjid. Biarlah nampak
tak boleh selalu, sekali pun adalah. Tak boleh seminggu 7 hari, nak seminggu sekali seminggu pun jadi. Sabtu Ahad ada time cuti, tak ada kerja. Nah, ini time cuti berjalan, time kerja sibuk kerja. Dah bila nak hantar rumah Allah? Nah. Baik. Jadi itu maknanya penyayangnya Allah. Nah, dan Ar-Rahim penyayang itu pula kata ulama bangsanya bangsa akhirat. Bangsa akhirat artinya nak rasa kasih sayang Allah, dunia bukan tempat dia, tempat dia akhirat. Kenapa saya kata nak rasa kasih sayang Allah bukan tempatnya di dunia? Tempat dunia lagi Allah uji, lagi orang tu dekat dengan Allah, lagi berat ujian dia. Sebab tu kalau tengok dalam banyak-banyak Nabi ada 5 orang Nabi Ulul Azmi. Kenapa dipanggil Nabi Ulul Azmi? Nabi yang diagungkan, dimuliakan Allah. Ulul Azmi, dimuliakan Allah. Kenapa 5 orang Nabi ni Allah muliakan sangat? Kerana 5 orang Nabi ni ujian dia paling berat ditimpakan ke atas dia. Dan yang paling berat sekali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berat tak beratnya, dalam perut kandungan lagi ayah tak ada, lahir baru nak manja mak tak ada, lepas tu tok tak ada, pakcik tak ada, isteri tak ada. Allah, tak ujian berat gitu. Lepas tu mengharapkanlah orang kampung dia, kota Quraisy tu, nak apa nama kota Mekah, bolehlah terima dakwah dia. Tak, lagi dia lawan. Sampai Nabi hijrah pula ke Madinah. Sebelum tu pergi Taif, Taif pun baling dengan batu. Makna ujian yang sangat berat. Dan lebih berat lagi ujian Nabi ni, beratnya ujian pada umatnya. Nabi sayang ke kita. Nabi risau ke kita. Dan umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang terbaik bila dia buat benda baik, dan dia juga umat yang terburuk bila buat benda buruk. Sebab semua dosa-dosa umat terdahulu umat Nabi Muhammad ada buat. Kaum Nabi Lut, gay, lesbian, LGBT, kaum Nabi Lut, umat Nabi Muhammad ada buat tak? Ada. Apa yang tak ada? Maknanya kalau Allah nak turun bala macam umat-umat Nabi dulu, boleh dah. Tapi sebab kasih ke Nabi, Allah tangguh semua tu. Kerana kasih pada alim ulama yang tiap-tiap malam munajat, nangis di tikas jadah minta pada Allah, janganlah engkau turunkan bala wahai Tuhan. Kita diuji Allah bala sikit je, coronavirus je. Bukan diuji bala macam umat dulu-dulu, banjir besar kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Lut diterbalikkan bumi, yang duduk bawah jadi atas, yang atas duduk bawah. Hancur habis semua. Sampai kan nak tunjuk hancur sehancur-hancurnya Allah bagi pada umat dulu-dulu, sampaikan kita ingat orang zaman dulu tak ada tamadun. Tak, sebenarnya orang zaman dulu hidup kadang-kadang boleh jadi lebih hebat daripada kita. Hidup zaman tu dah bertamadun dah, canggih dah. Buktinya bangunan piramid yang diukur oleh engineer ukur sudutnya tepat. Macam mana kalau orang dulu bodoh tak kerti apa, macam mana boleh buat sudut tu tepat? Dan piramid ni dia tak pakai elektrik, dia pakai pantulan cahaya. Bila matahari masuk sini, dia pantul sini, pantul. Jadi terang dalam tu. Tak nampak orang tu bijak. Orang zaman dulu. Maknanya hebat dah. Tapi Allah hancurkan segala kemajuan mereka, nak kehebatan mereka, sehingga kita sangka orang zaman dulu tak ada. Ataupun orang zaman dulu ni, maknanya hidup mereka ni, sampai dalam buku sejarah kata pakai cawat saja. Mana pula orang zaman dulu pakai cawat? Tak adanya. Nabi Adam AS bukan pakai cawat macam yang dipaham oleh orang kafir. Tak, bukan. Nabi Adam, Nabi Allah, dimuliakan Allah. Di pakaian yang elok dah, tutup aurat apa semua dah. Jangan terpedaya dengan fahaman baharat. Yang satu hal dia kata Charles Darwin tu, manusia datang daripada kera. Itu masalah. Yang kera dia tu Charles Darwin tu. Ada pula manusia daripada kera. Tu. Lepas tu benda ni kita kena ambil tahulah. Sebab ni barat kafir ni memang nak rosakkan kita. Jadi Ar-Rahim itu penyayangnya Allah itu tempatnya di hari akhirat. Tempat dunia tempat ujian. Lagi kita berjuang agama Allah ni, lagilah macam-macam ujian, macam-macam ugutan. Tengok Ustaz Ibrahim Libya mempertahankan agama Allah, mati syahid. Kita tengok ulama-ulama di Syria, di Mesir, di Afghanistan, lagi kuat dia mempertahankan agama Allah, lagi teruk benda. Memang gitulah pun dunia tempat dia. Tapi akhirat Allah tempat paling hebat yang Allah akan beri pada mereka ni.
Sebab apa? Sebab akhirat itulah tempat nampaknya kasih sayang Allah yang sebenar. Tempat dunia ni sabar je lah. Sabar. Nah, nanti hari akhirat, insya-Allah kita yang mempertahankan agama Allah bersusah payah akan Allah senangkan dengan sesenang-senangnya nanti di hari akhirat. Kita sonok je dalam tu, insya-Allah dalam syurga. Nah, baik, jadi itu dia Ar-Rahim. Maka selesailah sudah segala huraian tentang kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Maka khulasahnya, kesimpulannya, jangan lagi kita nampak kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini kecil di hati kita. Biarlah nampak besar. Sebagaimana nak hurainya pun makan masa, begitulah maknanya yang besar di dalam hati kita. Ini pun saya skip-skip dah ni. Saya potong-potong ikut yang poin penting-penting je lah. Kalau tidak panjang lagi hurai dia. Kami di pondok 7 hari 7 malam Tok Guru hurai Bismillahirrahmanirrahim saja. Kalau kita nak bawa cara pondok macam mana Tok Guru ajar, nak bawa ke masjid kat luar ni baca macam tu, 7 bulan lah kita. Sebab kita kuliah sebulan sekali. Nah, kena PKP apa semua, lockdown tu tak boleh pula, tangguh pula lagi berapa bulan tak tahu. Nah, papah 7 bulan, masuk bulan ke-8 sadaqallahul azim. Mana bismillah je. Nah, jadi tak apalah, kita ambil penting-penting. Itu pun berapa bulan kita habiskan bismillah? 2 bulan ke 3 bulan rasanya. Tak sampai. Setahun. Ya. Allahu akbar. Apalah, tapi dah habis dah, jangan risau. Tapi bagi tahu saya, takut saya pun lupa. Tengok bulan depan bismillah lagi ustaz. Bila dah habis tu? Bismillah dah habis dah. Dah habis dah lepas ni. Lepas ni kita akan masuk alhamdulillah pula. Alhamdulillah pula pun huraian dia panjang sikit. Tapi taklah panjang macam bismillah ni. Mungkin satu sesi, satu slot kuliah aja. Alhamdulillah tu kita nak hurai. Insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi subuh ni yang dapat kita kongsikan bersama. Moga-moga kalau kita tak dapat banyak pun, dapat sikit pun jadilah, kan? Dapat kepahaman yang sikit pun jadilah. Asalkan orang kata tak dapat semua, jangan sampai tinggal semua, kan? Mana yang kita mampu, tak apalah. Jadi, dan macam biasalah, kalau ilmu tadi, kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Produk perniagaan kat belakang pun macam tu. Kalau tak boleh beli semua, jangan langsung tak beli satu. Ya. Ya. Okey, baik. Bagus. Soalan yang bagus. Saya ulang soalan dulu supaya yang lain faham, kan? Sahabat kita tanya, bagaimana untuk kita memahami kita ni takut pada Allah, dalam masa yang sama kita sayang pada Allah. Jadi macam mana kita nak timbulkan perasaan tu ataupun rasa tu, begitu orang. Baik. Jadi kita begini, takut ni sebenarnya ada dua. Takut ni ada dua. Satu takut yang nak jauh, satu takut nak dekat. Dia dua-dua takut. Takut yang kita nak jauh iaitu takut hantu. Hantu kita takut juga, kan? Tapi kita tak nak dia dekat dengan kita. Dia datang kita lari, kan? Sebab itu benda tu kita takut, tapi takut tu kita minta jauh. Tapi dengan Allah Ta'ala takut juga, tapi takut yang kita nak dekat lagi, kita takut lagi kita nak dekat dengan dia. Sebab apa? Sebab takut itu bukan takut kerana Allah itu, orang cakap apa, macam hantu. Kita takut hantu sebab apa? Sebab dia rupa buruk, menyeramkan. Allah bukan begitu. Macam contoh kiasnya begini. Kiasnya kita dengan pasangan kita, lagi-lagi zaman bercinta dulu. Itu lagi power lah. Dah kahwin anak 4 ni memang dah slow sikit dah. Tapi masa bercinta dulu tengok macam mana. Sebab tu kadang-kadang sebenarnya bukan orang kata takut bini, bukan takut bini sebenarnya, tapi takut bini tak sayang kita dah. Ataupun isteri begitu juga, takut suami tak sayang kita dah. Dia takut juga, tapi takut tu takut sebab sayang. Tu yang dia ikut, kan? Kita ikut cakap bini kita, bukan sebab apa kita jadi pak turut pada dia, dah. Tapi kita takut sayang tu pudar. Bila sayang tu dah pudar, masalah kita dapur tak berasak.
Nak makan apa takkan makan kedai. Nampak contoh macam tu lah. Nah, maksud dia. Jadi kita ni takut pada Allah. Kita takut tu bukan sebab Allah tu menyeramkan apa tak. Takut kasih sayang Allah tu hilang pada kita. Tadilah iman tadi. Iman tu Allah pilih kita, Allah bagi kat kita. Kita pun jaga elok-elok iman ni, jangan rosak. Kerana apa? Takut iman tu Allah cabut, Allah hilangkan, Allah tawarkan kemanisan iman, kita dah tak rasa dah kelazatan iman. Tu kita takut. Bukan takut sebab apa? Sama juga ibadat ni. Kan? Bukannya kita nak lawan siapa-siapa atau petikai siapa-siapa. Tapi kalau lama-lama kita semayang jarak, yang kita takut dah hilang kelazatan solat rapat tu hilang. Takut tu. Bukan kita nak apa ni, kita rasa takut. Takut tu lah kerana mahabbah, kerana ada kecintaan. Macam di Selangor, masjid di Selangor dah setahun tak semayang Jumaat. Kawan-kawan di Selangor bagi tahu, dah setahun Ustaz kami tak semayang Jumaat Ustaz. 2 tahun dah. Jadi makna kata kita takut roh Jumaat tu, kelazatan Jumaat tu dah terhakis sikit sampai tak rasa apa-apa. Kita tak, itu yang dimaksudkan dengan takut. Bukan takut apa? Takut sayang Allah tu pudar. Takut kelazatan beriman, kelazatan nak mendekatkan diri pada Allah tu hilang sikit-sikit. Tanpa kita perasan, tanpa kita sedar, rupanya kita dah semakin jauh dengan Allah. Kan? Makin jauh. Dayah kata ni pasal PKP tak PKP, bandingan kita orang sekarang dengan nenek moyang kita zaman dulu pun jauh beza dah. Kalau nak banding dengan hal-hal amal, hal-hal ibadat, kan? Orang zaman dulu harta tak banyak, kerja toreh getah, kan? Pergi nelayan tangkap ikan. Bukan kerja macam kita sekarang gaji ribu-ribu. Nah, ada pangkat, ada jawatan. Orang dulu jawatan apa? Tak ada, pangkat apa? Tak ada. Tapi hebatnya dia boleh wakaf tanah. Nak bagi seekar buat masjid, bagi ni. Kita hari ni boleh. Nak derma RM1 pun payah. Lalu tabung buat tidur. Tapi bukan sini lah, tempat lain. Nampak? Contoh. Kan? Makna kata sebab apa? Sebab lagi jauh zaman ni, dia punya perasaan kelazatan tu semakin lama semakin pudar, semakin lama semakin pudar. Memang barang benda apa pun, kereta kita baru beli, cat dia berkilat lagi lawa. Tapi kalau dah 10 tahun, 20 tahun, warna ni makin pudar, makin pudar. Tugas kita lah kena polishkan balik. Lepas tu hati ni kena cuci selalu, supaya hati ni kembali balik ingat pada Allah. Kalau dibiarkan, makin lama makin pudar, makin lama makin pudar. Jadi cara dia macam mana? Istiqamah sahaja. Itu yang penting. Datang semayang berjemaah, cubakan istiqamah. Bila-bila pun datang, tak ada apa-apa masalah, mustahak hadir, kuliah hadir, kan? Itu je, kita jaga yang tu pun cukup dah. InsyaAllah hati kita taklah lari. Kalau lari pun dia boleh patah balik. Tapi kalau kita biar, lepas tu kita minta lah kaji semula, kan, bahagian-bahagian masjid dan sebagainya. Sebab kita takut ni, benda-benda macam ni dah jadi, akhirnya jadi tak terasa dah, kan? Yang paling saya takut ialah Mekah, Masjidil Haram. Kalau lama sangat kita tak boleh pi sana, takut nanti hati kita dah tak ada pada Masjidil Haram. Hati kita dah tak ada pada makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Macam tak terasa langsung. Kita dah tersekat nak ke sana. Jadi itu yang paling kita khawatir, paling kita takut. Dan kita kena ingat sekarang kita berada di akhir zaman, kan? Cabarannya lebih hebat, fitnahnya lebih dahsyat, ujiannya lagi dahsyat. Jadi moga-moga dapat menjawab soalan. Ya. Macam mana? Mencari adat. Bukan mencari adat, mencari. Cari ni maksudnya kain tercari, terkoyak. Maksudnya mencari ni berlanggar dengan hukum adat. Tak ikut hukum adat. Hukum adat ni dia ada 4. Contohnya, ada makan, ada kenyang. Ada makan, tiada lapar. Tiada makan, tiada kenyang. Tiada makan, ada lapar. Itu adat. Maksudnya mudah pahamnya, bila kita makan, adat kebiasaannya kenyang. Ataupun kalau tak makan, adat kebiasaannya lapar. Tapi yang dikatakan mencari adat, Allah boleh buat orang tu tak makan tapi kenyang.
Ni wali, dia mencari adat. Adat biasa tak jadi macam tu, dia jadi macam tu. Nah, dia tak makan tapi kenyang. Tapi ada juga orang patut bila makan kenyang, itu adat biasa. Dia ada makan tak kenyang-kenyang, itu wali kat tu. Wali makan namanya. Makan tak kenyang-kenyang, masalah lah. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai mencari adat, insya-Allah. Okey. Juga ya, juga lah. Okey, baik, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ini yang dapat kita kongsikan bersama. Dan macam biasalah, produk perniagaan tu ada kat luar sana, boleh tengok-tengok, membeli sambil menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.